Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel YouTube Cikgu Azmi. So hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran pendidikan seni visual tingkatan 1. Tajuk hari ini ialah jalinan. Okey. Tanpa buang masa, kita terus ke slide cikgu yang pertama. Okey, seperti anda dapat lihat dalam slide saya, okey. So hari ini tajuk kita tajuk jalinan. Okey, dan dalam tajuk ini anda akan mempelajari mengenai memahami unsur jalinan. Yang kedua, mengeksplorasi dan mengaplikasi unsur jalinan bagi mengukuhkan pemahaman terhadap bahasa seni visual. Dan yang ketiga, menzahirkan idea dan konsep melalui pelbagai sumber dan teknologi dalam penjanaan tugasan. Yang keempat, menghayati hasil karya seni visual. Okey. Sebelum itu, cuba anda lihat dan sentuh permukaan kulit, pokok atau lantai jubin anda. Okay, apakah yang anda akan rasa? Okay, saya baca balik kat sini. Okay, apa yang akan rasa kalau anda pegang meja? Okay, anda pegang katil anda. Okay, anda pegang apa sahaja objek di hadapan anda. Okay. Kesan yang terdapat pada apakah kesan yang terdapat yang anda dapat lihat dan rasa? Ialah kesan yang terdapat pada satu permukaan yang anda dapat lihat dan anda dapat rasa, itulah jalinan. Okey. Okey, kita pergi kepada definisi jalinan. Okey, jalinan ialah sifat permukaan sesuatu objek yang boleh dikesan melalui deria penglihatan dan sentuhan. Okey, dekat sini dia dah bagi tahu mesti boleh dilihat dan juga disentuh. Ada yang tak boleh sentuh, nanti kita tengok. Okey, seterusnya, mari kita lihat pula jenis-jenis jalinan. Yang pertama, jalinan sentuh. Okey, yang kedua, jalinan tampak. Ada dua jenis jalinan dalam tajuk jalinan. Okey, jalinan sentuh boleh dilihat. Okey, maksudnya kita boleh nampak dengan mata kita lah. Yang kedua, boleh dirasa secara sentuhan. Boleh nampak, boleh lihat, boleh sentuh. Okey, kita dapat rasa. Maka itu dinamakan jalinan sentuh. Manakala jalinan tampak hanya boleh dilihat dengan mata, tetapi tidak dapat disentuh. Okey, kita hanya boleh nampak tapi tak boleh sentuh. Okey, seterusnya. Ini adalah jenis-jenis jalinan yang terdapat pada yang pertama, alam semula jadi. Okey, yang kedua, buatan manusia. Yang ketiga, karya seni visual. Kita lihat yang pertama, jalinan pada alam semula jadi. Anda dapat lihat gambar harimau tu. Okey, ada belang-belang dia. Okay, kita nampak. Kemudian pada buah tembikai, okey, kita dapat lihat corak tembikai tapi tak dapat rasa. Tapi dapat lihat corak tembikai. Okey, kemudian kulit kayu. Kita lihat kulit kayu, kita dapat lihat dan boleh sentuh. Okey, itulah perbezaan antara kedua-dua jalinan tadi. Okey. Seterusnya, jalinan pada objek buatan. Seterusnya, jalinan pada objek buatan manusia. Okey, yang pertama, tapak kasut. Okey, boleh pegang, boleh lihat. Okey, boleh pegang, boleh lihat. Boleh sentuh lah tu maksudnya. Yang kedua, jalinan yang terdapat pada kain tu. Kain yang telah dicop tadi. Anda lihat kat situ bagaimana dia. Kita hanya boleh nampak sahaja jalinan tersebut, tapi kita tak dapat sentuh. Bagaimanakah rasa jalinan kita tak boleh sentuh. Tetapi bagi yang ketiga, anyaman. Anyaman kita boleh rasa, boleh lihat jalinan tersebut. Okey, seterusnya, jalinan pada karya seni visual. Okey, ini adalah karya-karya yang kita boleh dia bagi contoh. Yang pertama tu okey, yang dia bagi contoh ada 3 benda di situ. Okey, yang pertama, boleh sentuh, boleh lihat. Yang kedua, boleh sentuh, boleh lihat juga. Yang ketiga, hanya boleh melihat sahaja. Songket biasanya kita boleh rasa. Okey, dia punya corak dan sebagainya. Okey, seterusnya, okey, kita lihat fungsi jalinan yang terdapat pada alam semula jadi. Apa fungsi dia jalinan ni? Yang pertama, kalau lihat untuk alam semula jadi, digunakan sebagai penyamaran. Okey, buaya duduk menganga, ingatkan dah mati, rupanya masih hidup. Okey, sesumpah paling mudah. Digunakan penyamaran
warna kulit dia boleh berubah-ubah. Kemudian perlindungan keselamatan. Contoh kulit durian lah. Okey. Jangan kata haiwan, kita sendiri nak pegang pun takut. Kalau jatuh kat kita, kemungkinan mati tu ada. Okay. Yang kedua, objek buatan manusia. Apakah fungsi dia? Kesan cengkaman. Kalau tengok pada tayar, kalau kita lihat pada tayar, bila dia tekan brake, maka akan keluarkan kesan tayar tu. Maka nak tunjukkan cengkaman tayar itu bagus tak bagus tu berdasarkan kita dapat lihat daripada kesan tayar tadi itulah. Seterusnya corak hiasan menarik. Okay, corak hiasan menarik yang terdapat pada batik, corak baju, okay, dan sebagainya. Yang ketiga, karya seni visual. Okay, menampakkan pelbagai jenis ruang. Okay, nak bagi nampak ruang, semua jenis ruang. Apa sahaja jenis ruang. Okay, menimbulkan ruang cetek, dalam dan rata. Nak tunjukkan kawasan cetek, kawasan rata, kawasan dalam. Terusnya memberikan nilai estetik. Apa dia nilai estetik? Nilai estetik ni ialah nilai keindahan. Okay, nak tunjukkan nilai keindahan dalam karya seni visual. Okay, seterusnya kita lihat pula teknik penghasilan jalinan. Okey, yang pertama teknik capan, semua dah tahu. Okey, tajuk sebelum ni kita cakap cerita banyak dah cerita capan. Yang kedua teknik tiupan, yang ini paling menarik, paling mudah. Okey. Okey. Tiup saja. Okey, letak color tiup. Okey, pandai-pandai kita lah nak mencorakkan bagaimana. Okey. Yang ketiga teknik collage. Macam biasa teknik tampalan. Okey. Anda dah buat daripada sekolah rendah. Okay, yang seterusnya ialah teknik pualaman. Apa dia teknik pualaman? Teknik pualaman ialah teknik yang dihasilkan menggunakan cat air, okay, yang diletak di atas air lah. Kemudian cat minyak diletak di atas air. Kemudian untuk menghasilkan satu karya seni. Okay, kemudian yang kelima teknik ikat dan celup. Okay, suatu masa dahulu teknik ikat dan celup, baju-baju dan seluar, ramai orang menggunakan teknik ikat dan celup ni. Okay, sangat laku di pasaran. Okey. Caranya ialah kita ikat kain yang berwarna putih. Okey, mana-mana kain warna putih, terutamanya kain cotton lah. Okey, kemudian ikat bentuk dia, ikutlah kita nak ikat macam mana, mencorakkan dia sehingga dia jadi terhasil seperti corak yang kita nak. Kemudian kita celup dalam warna, okey, warna dye warna untuk baju. Dan bila dah kering, okay, selepas tu kita jemur. Kemudian lepas jemur, kita akan, bila dah kering, barulah kita buka. Okay, bila buka, anda dapat lihat hasilnya seperti yang terdapat dalam gambar rajah ini. Seterusnya ialah teknik ukiran. Teknik ukiran ni kita dapat lihat di mana? Pada kayu, pada batu, okay? Dan lebih advance lagi bila mereka lukis pada ais lah. Okay, benda yang paling sukar sekali, sebab ais ni struktur dia tak keras sangat. Tak seperti batu. Batu memang keras. Okay, tapi ais ni salah buat, memang hancur terus. Okey, tamat. Okay, ini saja pembelajaran kita pada hari ini. Dan kita lihat semula daripada awal sehingga akhir apa yang telah kita pelajari. Yang pertama, kita dah belajari memahami unsur jalinan. Apa dia definisi jalinan, apa dia fungsi jalinan, apa dia teknik penghasilan jalinan yang ada. Kemudian mengeksplorasi dan mengaplikasi unsur jalinan bagi mengukuhkan pemahaman terhadap bahasa seni visual. Itulah tadi yang saya sebut tadi. Okay, daripada fungsi sampailah teknik penghasilan dia. Dan untuk menzahirkan idea dan konsep melalui pelbagai sumber ni, kita akan belajar minggu hadapan. Serta menghayati hasil karya seni visual pun kita akan belajar minggu hadapan. Untuk minggu ni kita akan belajar yang simple ini sahaja. Okey. Minggu ni kita akan buat latihan pengukuhan seperti biasa. Minggu depan baru kita buat aktiviti latihan pendidikan seni, iaitu aktiviti pendidikan seni. Okey, sebelum berpisah, jangan lupa like dan subscribe channel Cikgu Azmi. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.